Salam Malaysia Madani dan Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam program Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting, cukup current sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Seorang berada di studio dan insyaAllah seorang lagi akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan dulu tetamu, tetapi sebelum itu, topik yang menjadi pilihan kita di program Ruang Bicara hari ini ialah kepengerusian ASEAN 2025 perkasa negara anggota. Dan ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio, jutaan terima kasih kerana sudi bersama kami semula, iaitu yang berbahagia Tuan Azmi Hassan, geostrategis yang sudah tidak asing lagi. Jadi Tuan Azmi, topik yang cukup relevan sebenarnya ya. Dan saya tak nak sebut ungkapan pertama tu. Takut tersasul ke saya tak tahu. Kepengerusian. Ya, betul. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu, macam saya katakan, akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Jadi jutaan terima kasih jugalah kepada tetamu ini yang pernah bersama kita, iaitu yang berbahagia Dr. Wan Rohila Ganti Wan Abdul Ghaffar, yang merupakan pensyarah kanan di Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa Universiti Sultan Zainal Abidin ataupun UNIZA. Jadi Dr. Wan Rohila, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat ya? Hujan lebat malam ni. Di mana? Di Terengganu? Ya, lebat hujan malam ni. KL pun hujan sebenarnya, tapi taklah terlalu lebat. Jadi kita harap semuanya akan berjalan dengan lancar lah Iwan ya. Kita nak bercakap tentang satu topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan saya mulakan dululah bersama dengan Tuan Azmi Hassan. Analisis Tuan sendirilah, mungkin secara sepintas lalu. Kita tahu bahawa sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan 45 ini telah pun berlangsung sebenarnya di Vientiane di Laos, bermula daripada 8 hari bulan dan berakhir hari ini, iaitu 11 hari bulan Oktober. Dan seperti biasalah, kita tentunya mengharapkan sesuatu kerana kita harus ingat bahawa Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN bagi tahun 2025. Jadi apakah ini satu sidang kemuncak yang cukup penting sebenarnya, terutamanya dalam mengendengahkan credibility dan juga kekuatan keunggulan Malaysia untuk later on menjadi pengerusi ASEAN 2025. Tuan Azmi. Ya, sidang kemuncak di Vientiane itu kemungkinan besar kita tak tahu. Maksud kita adalah rakyat di Malaysia adalah tak tahu bila disebutkan bahawa Malaysia akan menjadi pengerusi tahun depan, mungkin tak ambil kisah sangat. Mereka kata pengerusi, Laos jadi pengerusi tahun ini, tahun depan Malaysia jadi pengerusi, tapi hakikatnya adalah kita mempunyai satu tujuan. Seperti yang dalam tajuk ini, bukan saja untuk menjadi pengerusi, tapi untuk memperkuatkan anggota-anggota dalam ASEAN itu sendiri. Dalam maksud yang dikatakan lebih diplomatik adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai satu organisasi centrality, iaitu mengambil bahagian dalam kebanyakan isu-isu antarabangsa. Kalau kita ikutkan sekarang isu Ukraine umpamanya, ASEAN tak nak sentuh sangat kerana terlampau jauh. Isu Palestin umpamanya, Lebanon sekarang, ASEAN tidak pun keluarkan kenyataan kerana mereka melihat tak ada kena-mengena dengan diorang. Tapi Tok Syakawi saya pasti bermula tahun depan ASEAN akan menjadi lebih aktif kerana Malaysia adalah pengurusinya, dan hakikatnya adalah lazimnya Tok Syakawi pengurusi dalam ASEAN itu boleh membawa agenda, boleh menentukan agenda. Mungkin tahun ini agak sepi sunyi, tapi tahun depan saya pasti tidak akan sunyi kerana ASEAN akan mengambil bahagian yang lebih aktif lagi dalam geopolitik antarabangsa. Sebelum saya dapatkan pandangan daripada Dr. Wan Rohila, satu aspek yang juga penting dan menarik untuk kita sembang-sembang di sini lah. Mungkin kalau kita lihat dari segi karakter, kalau kita kaji dari segi credibility Yang Berhormat Perdana Menteri kita sendiri, dia dikatakan mempunyai kekuatan, mempunyai keberanian untuk melontarkan pandangan-pandangan yang dia rasakan betul, terutamanya dalam ASEAN sendiri, supaya ASEAN berubah imej sebenarnya daripada apa yang Azmi sebut sebelum ini. Mungkin tidak begitu berkesan ke arah ataupun memberi satu imej baru kepada credibility dan juga kekuatan ASEAN. Ya, bercakap pasal karakter Perdana Menteri itu dalam persediaan APEC yang 4-6 bulan lepas di San Francisco, Datuk Seri Anwar berani
dikatakan bercakap tentang Palestin walaupun efek itu tak ada kena-mengena dengan isu Palestin di hadapan Presiden Amerika Syarikat dan juga beberapa pemimpin dunia. Jadi itu karakter dia. Beliau berani mengupakan satu hujahan dan begitu articulate, dan itu tak dapat dinafikan sama ada kita suka ataupun tidak suka Perdana Menteri itu. Itu adalah kelebihan Perdana Menteri, dan benda aura ini akan dibawa sebagai pengurusi. Jadi tapi saya agak kecewa lah Tok Syakawi, kerana kalau kita lihat di Bandaraya Kuala Lumpur lah, tak ada lagi benda ni. Mungkin tak sesuai, tak ada lagi banner, poster, tapi seharusnya bermula semalam sebenarnya. 4 bulan lepas umpamanya sudah ada dikatakan war-war, promosi bahawa kita akan menjadi pengurusi ini satu benda yang besar. Tapi kalau tak ada promosi, kita ingat, rakyat ingat benda ni biasa saja. Tapi benda sebenarnya bukan biasa-biasa. Okey, cuba kita dengar pandangan daripada Dr. Wan Rohila pula berkaitan dengan isu ini. Apakah Dr. Wan Rohila merasa yakin bahawa seperti apa yang disebut oleh Tuan Azmi sebentar tadilah, mungkin tahun depan apabila kita menjadi pengerusi ASEAN, apakah akan ada satu pendekatan untuk mengubah imej ASEAN itu daripada apa yang sedia ada sekarang ini kepada sesuatu yang mungkin lebih dinamik, sesuatu yang mungkin lebih dihormati oleh dunia secara keseluruhannya? Pandangan doktor. Terima kasih Tuan Moderator dan juga sahabat saya di studio. Saya memang sangat setuju dengan pandangan Dr. Azmi. Kita tahu Perdana Menteri kita PMX adalah jurujual Malaysia di mata dunia. Imejnya semakin meningkat sekarang. Baru-baru ini telah tersenarai di antara antara 20 pemimpin Islam paling berpengaruh di dunia, dan di sini banyak yang ASEAN boleh dalam kurungan kita kata boleh tompang figura ini untuk sama-sama mengheret ASEAN tak kala beliau menjual Malaysia di mata dunia. Jadi saya nampak setuju sangatlah saya dengan pandangan Dr. Azmi. ASEAN akan lebih kuat mengaum di tahun hadapan setelah agak sepi pada tahun-tahun kebelakangan ini. Ditambah pula dengan kekuatan ekonomi Malaysia dan juga beberapa negara jiran kita, menjadikan kita sebuah regional organisasi antarabangsa yang akan lebih dihormati selepas ini. Saya juga nak dapat komen daripada Dr. Wan Rohila sebenarnya. Kalau kita lihat daripada agenda yang telah pun berlangsung di Vientiane di Laos itu, sempena dengan sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan 45. Selain daripada sidang kemuncak itu, kita dapat lihat bahawa negara kita juga sebenarnya, ataupun ASEAN juga sebenarnya mengadakan perbincangan dengan negara-negara besar terutamanya melalui apa yang dipanggil sebagai sidang kemuncak +1, sidang kemuncak +3. Jadi apakah anda melihat bahawa ini juga mungkin akan memberikan dimensi yang lebih berkesan sebenarnya ke arah perjuangan ASEAN dalam menegakkan, mengukuhkan kedudukan ASEAN di mata dunia? Baik, terima kasih rakan-rakan penonton yang saya hormati. Mungkin ada yang belum faham lah ASEAN ni untuk apa. Dia ni macam ni lah, saya cerita macam dalam bilik kuliah lah. ASEAN ni dia macam sama lah macam OIC, macam dia satu pertubuhan yang disertai oleh beberapa negara yang mempunyai kita kata kepentingan, matlamat dan juga hala tuju yang hampir sama. Jadi dalam konteks ASEAN, dia sebuah apa kita kata organisasi antarabangsa yang ditubuhkan atas kapasiti regional. Dia adalah negara yang duduk dekat-dekat, saya guna bahasa orang awam lah ni Haji, duduk dekat-dekat. Jadi 10 negara ASEAN ni kita bergabung, tubuhkan satu kita kata persekutuan kita untuk sama-sama kita cari titik temu untuk memacu pertumbuhan negara di rantau Asia Tenggara. Jadi dalam konteks ini, negara ASEAN ni rakan-rakan penonton, dia ada ideologi politiknya tidak sama. Ada yang berkiblatkan demokrasi, ada yang berkiblatkan sistem-sistem yang berbeza. Sistem ekonomi juga ada yang berbeza. Begitu juga dengan pembangunan. Ada dalam kalangan anggota ASEAN yang dalam kategori negara maju. Ada juga negara sedang membangun, dan ada juga rakan-rakan anggota ASEAN dalam kategori negara kita kata tidak membangun. Jadi di sini ada beberapa perbezaan dalam kalangan anggota ASEAN yang
yang mencabar pengerusi terutamanya Malaysia nanti untuk bagaimana kita nak cari titik temu. Jadi berbalik kepada penyertaan dan pertemuan PMX dengan wakil-wakil daripada negara-negara berpengaruh di dunia dalam sidang kemuncak di ASEAN, kita kena faham bahawa ASEAN nombor satu sekali kita pegang, kita adalah region satu pertubuhan yang neutral. Kita tidak memihak. Kita bukan proksi Amerika Syarikat, kita juga bukan proksi China, bukan juga proksi kita kata Rusia ataupun Kesatuan Eropah ataupun mana-mana proksi. Semua ahli anggota ASEAN bebas untuk bekerjasama, menandatangani MOU, menyatakan sokongan kepada mana-mana kuasa, mana-mana negara tanpa sebarang sekatan. Namun, kenapa perlu kita memilih bersahabat dengan A dan menolak B? Dalam bahasa mudahnya lah. Jadi, dalam hubungan diplomasi adalah lebih cerdik kalau sesebuah negara itu memilih untuk bersahabat, mengadakan hubungan dengan semua negara tanpa memihak. Dan itulah roh ASEAN. Jadi saya lihat hubungan yang kukuh dengan Amerika Syarikat yang telah terbina sejak sekian lama, dan hubungan yang sering diperbaharui di antara ASEAN dan juga China dan juga Rusia, dan kemasukan Malaysia bakal masuk ke BRICS satu hari dalam masa terdekat ini. Saya fikir beri satu dimensi yang kukuh, yang kuat terutamanya kepada pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN. Itu komen saya, Jim. Ya, menarik. Kita ada nak komen, dapat komen juga daripada Tuan Azmi Hassan sebenarnya. Daripada apa yang disebut oleh rakan kita tadi, ialah itu sebenarnya pendirian negara-negara dalam ASEAN sendiri. Tetapi dalam ASEAN itu sendiri ada apa yang disebut sebagai ASEAN Community Vision 2045. Jadi, apa sebenarnya yang ingin kita capai melalui ASEAN Community Vision 2045 ini? Kalau kita tanya Tok Syarkawi, penduduk Eropah yang dalam kesatuan Eropah, mereka bangga, mereka mengatakan bahawa mereka adalah rakyat EU. Tapi ianya tak berlaku dalam ASEAN. Walaupun Eropah cuma 40 juta lebih, kita 600 juta, tapi sifat komuniti itu tak ada. Ataupun bahasa lebih senang, boleh dikatakan mobility, untuk bergerak daripada satu negeri ke satu negara itu dikatakan agak sukar. Tapi itu tak menarik. Untuk cakap tak menarik. Tapi yang menarik bila Dr. Wan sebut Malaysia menyertai BRIC, ramai risau. Tahun depan ke mana arah, kita spesifiklah Datuk Seri Anwar nak bawa ASEAN ini. Sebab mereka risau bila dah masuk BRICS, BRICS tu dikatakan tidak selari dengan organisasi Kesatuan Eropah ke G7 ke, dikatakan agak bertentangan. Adakah Datuk Seri Anwar akan membawa ASEAN ke arah mirip-mirip BRICS? Itu yang menjadi persoalan. Yang ramai risau agaknya. Di mana Datuk Seri Anwar akan bawa. Dan satu lagi, Tok Syarkawi, saya boleh cakap lagi sebab saya dengar konti dia. Ya, tak apa. Dia kata boleh teruskan. Saya risau juga. Sebab bila Tok Syarkawi sebut mesyuarat +1, ASEAN +1, +3, saya rasa itu menariknya sidang kemuncak ASEAN. Bukan sidang antara 10 negara ASEAN, itu tak menarik. Tapi yang menarik adalah mereka berjumpa dengan Amerika Syarikat, dengan Rusia, dengan China. Saya ingat lagi masa 2023 bila Indonesia menjadi pengerusi, ketika itu perang Ukraine memuncak. Bapak Jokowi cuba dikatakan meleraikan. Dikatakan antara Putin dengan Biden pada ketika itu. Seharusnya ASEAN sebagai pengerusi juga mengambil peluang. Sekarang krisis Ukraine tetap ada. Timbul lagi Palestin, Lebanon umpamanya. Sepatutnya pengerusi dalam hal ini Laos, Vietnam mengambil peluang dengan kehadiran Amerika Syarikat, China, Rusia untuk mempertemukan. Tapi apakah negara-negara besar dunia seperti apa yang Tuan Azmi sebut sendiri, apakah mereka melihat ASEAN itu sebagai satu kuasa, dalam istilah mudahlah, satu kuasa yang mungkin perlu diberi perhatian sebenarnya, walaupun mungkin anggota-anggota ASEAN itu dilihat antaranya ialah negara-negara yang mungkin dianggap dari segi ekonominya agak mundur ke belakang dan sebagainya. Tak ada mengenai ekonomi lah Tok Syarkawi, tapi dalam hal geopolitik, sebab itu ASEAN dikatakan dipandang sepi kerana mereka
tak mau terlibat dalam perkara ini. Tapi ASEAN adalah dikatakan kawasan Indo-Pasifik yang menjadi perhatian bukan saja Amerika Syarikat, China dan juga Rusia. Sebab itu ada AUKUS, itu perjanjian di antara Amerika Syarikat, Australia dan UK, dan juga Quadrilateral Security Dialogue. ASEAN berada di tengah-tengah tu. Jadi dalam hal ni ASEAN sebagai organisasi adalah penting. Cuma bergantung kepada pengerusi. Nak bawa ke mana ASEAN tu? Nak senyap ke? Tak nak campur tangan pasal orang lain ke? Itu dikatakan saya jangkakan, saya garanti akan berubah 2025. Bila you sebut akan berubah, barangkali Dr. Wan Rohila, apakah anda juga mempunyai pandangan yang sama seperti apa yang disebut oleh Tuan Azmi Hassan? Apabila kita menjadi pengerusi ASEAN 2025 nanti, apakah Puan ataupun Doktor menjangkakan mungkin akan ada satu perubahan ataupun keberanian yang luar biasa untuk mengangkat ASEAN itu kepada tahap yang sewajarnya? Saya positif dengan perkembangan ASEAN. Kerana setiap negara seperti mana yang Dr. Azmi sebutkan tadi, lebih daripada 100 negara di dunia ini, setiap negara itu ada nilaiannya, ada value-nya. Tidak kira kedudukan kita di mana, kita ada nilaiannya dari sudut strategi politik, dari sudut strategi dan keselamatan, dari sudut ekonomi dan juga hubungan perdagangan. Itu yang selalu kita sebutkan lah. Jadi saya nampak yang pertama, baru 2-3 hari lepas saya baca kebetulan hari yang sama akhbar ternama Thailand mengatakan Malaysia merupakan the new kid on the block, the new rising tiger. Okey, pasca COVID kita adalah harimau yang baru bangun. Dan sekarang ni kalau saya mengikut bacaan saya, kata akhbar tersebut Malaysia lah satu-satunya negara yang memang berada tepat di landasan. Kemudian petang tu pula baca pula satu penulisan di akhbar Kompas Indonesia mengatakan kenapa tidak kita ikut Malaysia, lebih kurang begitulah. Jadi di mata rakan-rakan ASEAN, Malaysia ni sebagai kita kata panduan bagaimana kita bangkit dan pasca selepas pertukaran kerajaan kita kembali sembuh, semakin menyembuh, kembali ke landasan yang tepat dengan ringgit yang lebih mengukuh, meninggalkan rakan-rakan ASEAN yang sebelum ini mendahului kita. Jadi banyak yang boleh manfaat yang boleh diambil oleh rakan-rakan anggota selaras dengan kepengerusian ASEAN. Jadi saya nampak tapi ini kita belum dengar lagi plan strategi yang jelas lah daripada blueprint daripada Wisma Putra, kita tak pasti lagi. Cuma bacaan saya setakat ini ASEAN akan lebih vokal terhadap isu hak asasi manusia di Myanmar. Saya nampak saya tak fikir Datuk Seri Anwar akan menutup mulut terhadap isu ini. Isu Rohingya, kita kata migrasi Rohingya ke negara-negara jiran, saya nampak akan ada kita kata pelarasan yang lebih baik selepas ini pada tahun 2025, dan juga suara kita akan lebih deras, akan lebih kuat terhadap kezaliman-kezaliman di peringkat antarabangsa, terutama sekali menyentuh isu di Palestin, isu di negara-negara Afrika, dan saya fikir ASEAN tidak lagi nampak dalam kelompok serantau Asia sahaja. Kita dah mula melangkau. Saya nampak kita mula mengaum, menyinga, melangkaui region kita sendiri. Itu yang bacaan saya setakat inilah. Okey. Mungkin Tuan Azmi, saya ingin petik daripada apa yang disebut oleh rakan kita lah tentang daripada Dr. Wan Rohila sendiri. Dan kalau kita lihat apa yang dibincangkan dalam persidangan ataupun dalam sidang kemuncak ASEAN kali ini, mereka membangkitkan soal keamanan kesatuan serantau ini sendiri, dan Malaysia juga menekankan tentang integrasi ekonomi serantau, tentang ekonomi hijau, teknologi baru, food security dan juga isu penerimaan Timor Leste sebagai ahli penuh ASEAN sendiri. Jadi apakah Tuan Azmi merasa yakin bahawa segala apa yang dibangkitkan oleh Malaysia khususnya dalam
sedang kemuncak ASEAN kali ini mungkin boleh diterjemahkan menjadi realiti? Satu mungkin untuk Syakawi tertinggal, iaitu isu Laut Cina Selatan. Ya, Laut Cina Datuk Selatan. Seri Anwar mengatakan dengan tegas bahawa perbincangan tata cara Code of Conduct itu yang telah berlarutan sampai 15-16 tahun itu perlu diselesaikan. Dan saya yakin bahawa Datuk Seri Anwar akan menentukan bahawa kerangkanya akan dimuktamadkan dan diselesaikan. Kerana apa yang berlaku di antara Manila dan Beijing, walaupun sekarang ini baru sembuh-sembuh air saja, tetapi kemungkinan akan melarat. Dan juga perlu diungkitkan juga, rakyat kita agak dikatakan terkejut bila China mengemukakan bantahan melalui diplomatic protest note tu pasal Laut Cina Selatan di kawasan EEZ kita. Kita terkejut kerana ianya dibocorkan secara halus untuk mengejutkan kita dan untuk memerangkap kita. Tapi ini semua cerita Laut Cina Selatan tentang kestabilannya. Dan walaupun Perdana Menteri China Li Qiang tidak menyebut pasal Laut Cina Selatan, tapi Datuk Seri Anwar sebut di Vientiane bahawa beliau mahu menyelesaikan Code of Conduct ini secepat mungkin kerana tak ada perundangan. Kerana Beijing dikatakan agak main tarik tali dalam hal ini. Jadi dalam hal ini bagi saya ialah selain pada isu Rohingya itu, dan kita adalah negara pertama yang campur tangan pasal Rohingya ni, dan pasti pasal ekonomi dan juga Timor Leste, Datuk Seri Anwar mahu melihat bahawa kemasukan Timor Leste itu dalam kepengurusian Malaysia 2025. Saya juga nak dapat pandangan Tuan Azmi dan juga Dr. Wan Rohila. Kita mulakan dengan Tuan Azmi dululah. Sesuatu yang agak menarik juga. Kalau kita lihat daripada perkembangan yang berlaku di Vientiane, Laos ini, di sidang kemuncak ASEAN ini, Perdana Menteri juga mengambil kesempatan sebenarnya untuk bertemu dengan wakil daripada EU. Ini juga merupakan satu perkara yang cukup penting. Dia bertemu dengan Presiden Charles Michel, dan ini tentang mengeratkan selain daripada hubungan dua hala dengan EU. Dia juga ingin supaya EU's apa yang dipanggil sebagai EU's Deforestation Free Regulation ataupun EUDR ini dilihat secara serius, kerana ianya telah pun memberikan kesan yang cukup parah jugalah kepada industri minyak sawit Malaysia. Ya, saya pendapat saya lah, skim EUDR ni adalah menggunakan alam sekitar untuk menyekat sebagai alasan menyekat produk. Seperti mana Amerika Syarikat mengenakan tarif terhadap kereta elektrik daripada China kerana alasannya terlampau banyak subsidi, tapi sebab sebenarnya adalah untuk mempertahankan mempromosi industri EV mereka sendiri. Jadi tapi baru 2-3 hari lepas Datuk Johari telah dikatakan menggesa supaya pihak-pihak tertentu mengambil kira EUDR ini, mengambil kira, dikatakan supaya kita tidak lagi ketinggalan. Kita tahu kenapa ini dilakukan. Dia sama dengan pasal sawit lah, label dikatakan tiada sawit dalam itu, dikatakan kita telah tentang. Ianya bermula daripada Kesatuan Eropah. Jadi ini penting, kerana masalahnya bukan saja Kesatuan Eropah tapi juga negara-negara besar Amerika Syarikat terutama sekali menggunakan faktor sebab keselamatan, faktor alam sekitar untuk menyekat sesuatu produk. Dan kononnya lah sebab itu. Tapi kita tahu sebab sebenarnya adalah untuk mempertahankan industri mereka sendiri. Jadi kita perlu berlawan dalam perkara ini. Dan berlawan itu adalah kita berkomunikasi, kita bercakap, dan dalam masa yang sama kita ambil langkah-langkah yang boleh dikatakan diterima pakai dalam EUDR itu. Mungkin Dr. Wan Rohila ada pandangan yang tersendiri berkaitan dengan isu ini, Wan, ya? Kerana bila kita lihat daripada apa yang disebut oleh Tuan Azmi dan apa yang juga dinyatakan oleh pemimpin negara kita sendiri dalam sidang kemuncak ASEAN ini, apa yang mereka ingin wujudkan sebenarnya ialah untuk memastikan apa yang dipanggil sebagai sifat diplomasi serantau yang berkesan sebenarnya untuk menangani isu-isu keselamatan, terutamanya seperti apa yang Tuan Azmi sebut, pertikaian Laut Cina Selatan dalam tempoh apabila kita menjadi pengerusi ASEAN nanti pada tahun 2025. Apakah itu mungkin akan dapat diberi perhatian dan akhirnya akan membawa hasil yang mungkin menggembirakan semua pihak?
Baik, terkait dengan isu sekatan daripada EU, ini kita rakan-rakan penonton kita kena faham permainan kuasa besar, bagaimana mereka menjaga ekonomi mereka sendiri dan bagaimana mereka menggunakan kuasa yang ada, kuasa mereka yang besar untuk menindas, mungkin perkataan yang agak negatif tapi saya fikir sesuai digunakan, menindas negara-negara yang kecil dan mereka menggunakan kapasiti kita kata anti minyak sawit, penggunaan buruh kanak-kanak, penebangan hutan, kepupusan orang hutan dan sebagainya atas kapasiti untuk kita kata menolak ekspor minyak sawit ke negara-negara Eropah. Jadi ini yang kita kena faham nombor satu sekali lah. Dan perkara nombor dua yang kita kena faham, Barat ataupun negara maju mereka selalu melaung-laungkan bahawa mereka lah juara kepada pembangunan mampan, pembangunan hijau. Mereka lah juara kepada alam sekitar yang lebih baik dan mereka selalu melihat negara-negara kerdil, negara-negara dunia ketiga seperti mana kita ni sebagai tidak menghargai alam, sebagai kita kata memilih mencabul alam dan menukar alam demi pembangunan ekonomi. Sebenarnya tidak begitu. Itu mungkin kisah 20-30 tahun yang dulu. Kalau hari ini Malaysia sendiri pun sangat serius dalam kita kata mempromosikan pembangunan mampan, sustainable development, kerana matlamat kita pun sama. Kita nak jadi negara sifar karbon juga 2050. Kita nak jadi negara yang kita kata semakin berkurangan penebangan hutan pada tahun 2030 dan di sinilah yang Malaysia boleh menjadi role model, boleh dilihat oleh Barat sebagai seriusnya negara-negara ASEAN kita kata menjadi juara kepada pembangunan yang lebih mampan dan penjagaan alam sekitar yang lebih menyeluruh. Jadi komitmen Malaysia terhadap isu-isu perubahan iklim, alam sekitar jelas dan kalau kita baca kenyataan Menteri Nik Nazmi, Malaysia akan menyertai COP28 dan 29 di Azerbaijan sekitar bulan 11 ini dan ini menunjukkan komitmen Malaysia yang luar biasa, menyatakan usaha Malaysia untuk sama-sama berdiri dan sama-sama meraihkan undang-undang alam sekitar antarabangsa. Jadi antara isu sebelum saya pergi ke isu Laut Cina Selatan dan sebagainya, saya ingin sentuh juga rakan-rakan pendengar dalam kalangan ASEAN sendiri, antara isu-isu terkait dengan alam sekitar, perubahan iklim adalah isu, contoh paling inilah rakan-rakan pendengar ingat tak? Kita selalu diserang jerebu. Daripada mana datang jerebu tu? Kesan daripada penebangan ladang kelapa sawit besar-besaran daripada negara jiran kita di Indonesia. Jadi kalau dulu kita selalu buntu, undang-undang antarabangsa sudah ada tapi buntu bagaimana untuk menyelesaikan situasi ini. Namun dalam tahun-tahun kebelakangan ini rakan-rakan daripada negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura menawarkan bantuan kepada Indonesia dari sudut penyelarasan bagaimana nak selaraskan sisa-sisa kelapa sawit agar tidak dibakar dan dilupuskan dengan cara yang lebih kita kata organik. So itu antara keseriusan Malaysia untuk menjadi kita kata role model ataupun negara contoh terkait dengan pembangunan mampan dan juga penjagaan alam sekitar. Begitu juga dengan isu-isu di Laut Cina Selatan. Saya fikir isu ni semua kita walaupun kita mungkin rakan-rakan penonton ada yang tak faham tapi kita boleh rasa isu ni sedang melingkari antara isu antarabangsa yang sedang melingkari negara kita dan saya setuju dengan Dr. Azmi tadi, namun saya ingin tambah di sinilah letaknya seni diplomasi pada pengerusi ASEAN 2025 nanti. Bagaimana kita nak tarik rambut dalam tepung. Kita nak bersahabat baik dengan China kerana banyak faktor-faktor ekonomi, kesan-kesan ekonomi dan sosial yang boleh kita nikmati daripada hubungan diplomatik yang baik dengan China. Tambah-tambah kita pun dah sambut sambutan 50 tahun hubungan Malaysia-China baru-baru ini.
Namun pada masa yang sama kita nak tegas dan kita nak suara kita didengari dan dihormati terkait dengan isu di Laut Cina Selatan. Dan di sinilah letaknya figura PMX itu bagaimana mampu atau tidak beliau mempengaruhi negara-negara ASEAN untuk bersolidariti dan bercakap atas nada yang sama, menyatakan batahan kita kepada China, bagaimana kita tak puas hati dengan apa yang China lakukan dan bagaimana kita nak China mematuhi code of conduct tadi dan juga mematuhi undang-undang laut antarabangsa. Okey. Itu je. Baik, persoalan yang sama jugalah. Saya nak petik daripada apa yang disebut Tuan Azmi yang disebut oleh rakan kita Dr. Wan Rohila, iaitu seni diplomasi. Dan kita harus sebenarnya dalam ASEAN ini bercakap dengan nada yang sama. Tetapi macam Tuan Azmi sebut di awal-awal tadi lah, dalam ASEAN sendiri pun bila kita bercakap tentang pandangan dan juga pendapat, ianya sering berbeza. Dan kita ambil satu contoh yang cukup jelas tentang apa yang dilakukan oleh Israel di Palestin sebagai satu contoh lah. Ialah banyak negara yang mengutuk, tetapi ada negara-negara dalam ASEAN sendiri sebenarnya yang menjadi rakan sekutu bersama dengan Israel dari segi hubungan diplomatik dan sebagainya. Jadi bagaimana nak mengatasi masalah ini supaya kita boleh mewujudkan satu proses diplomasi yang adil kepada semua pihak, pada masa yang sama juga kita boleh bercakap dengan nada yang sama seperti apa yang Dr. Wan sebut. Ya, betul. Tak dapat dinafikan dalam ASEAN sendiri. Kalau cakap pasal hal Laut Cina Selatan pun dikatakan berbelah bagi. Apalagi hal yang jauh daripada kita. Israel umpamanya. Tapi hakikatnya dah juga dikatakan pada bulan Mei lepas ada satu resolusi dalam UNGA, itu sidang kemuncak PBB tentang membership ataupun keahlian Palestin. 10 negara ASEAN sokong. Memang sokong. 100%. Okay. Dan baru bulan September lepas, bulan lepas, di mana tentang isu penjajahan tebing barat dan juga Batu Magdis Timur, 10 negara ASEAN sokong resolusi itu. Tak ada yang berkecuali dan tak ada yang menentang. Jadi dalam hal ini saya tengok bahawa ada satu suara. Satu suara dalam ASEAN, cuma suara itu antara kuat, rendah, medium, itu saja yang bezanya. Tapi suatu suara menyokong bahawa Palestin itu perlu ada satu negara merdeka, dan juga penjajahan di tebing barat dan juga Batu Magdis itu untuk Syakawi adalah dikatakan melanggar undang-undang. Jadi perkara itu memang, tapi hakikat pasal Laut Cina Selatan Tuan sebut tadi, ada ramai yang tak faham. Sebab tu selalu penduduk Sarawak dan Sabah perli kita. Dia kata orang Melaya ni tak peduli kat kami pasal Laut Cina Selatan. Memang betul, saya setuju. Sebab apa? Bila 2 kapal perang Cina berlabuh di Pulau Pinang, negeri Tok Syakawi, heboh sekampung. Baru kecoh nak heboh. Padahal benda tu tak ada benda sangat. Itu yang saya betul-betul terkilan tentang pengetahuan rakyat kita tentang perkara ini. Jadi bagi saya diplomasi, seni diplomasi itu amat penting. Kerana China adalah sebuah negara daripada timur, air muka adalah begitu penting, dan Malaysia, ASEAN adalah dikatakan sebahagian negara timur, tahu macam mana dikatakan berdiplomasi dalam hal ini. Jadi itu sebab tu saya katakan amat menarik. Bila Malaysia menjadi pengurusi tahun depan, perkara akan berubah. Itu untuk memperkasa ASEAN dan memperkasa negara-negara dalam ASEAN itu. Okey, kita semakin suntuk sebenarnya Dr. Wan, ada lebih kurang 5 minit saja lagi masa. Jadi mungkin di penghujung ini yang tadi pun kita sebut tentang harapan Dr. Wan sendirilah terhadap peranan yang akan dimainkan oleh negara kita apabila kita diangkat sebagai pengurusi ASEAN nanti pada tahun hadapan. Tetapi apakah dalam hati kecil Dr. Wan sendiri mempunyai harapan yang cukup tinggi dan juga keyakinan yang cukup jitu bahawasanya Malaysia akan menjadi seorang pengurusi yang mungkin akan memberikan satu imej dan juga dimensi baru kepada kekuatan dan perjuangan ASEAN di peringkat antarabangsa. Ya, baik. Rakan-rakan penonton yang nombor 1 sekali mungkin ada yang tak faham lagi lah macam mana boleh jadi pengurusi ni. Kita guna bahasa orang awam kan. Dia rakan-rakan penonton, dia adalah sistem penggiliran. Namun saya harap kita tidak melihat ini sekadar satu ritual tahunan. Cukup akhir tahun tukar orang lain, tukar pengurusi baru. Bukan. Di bawah Malaysia kita tidak mahu
jawatan sebagai pengerusi ASEAN itu sebagai satu memenuhi tuntutan ber-ASEAN bersama-sama, bukan begitu. Jadi harapan saya sangat positif, saya sangat memandang ke hadapan mengenai kedudukan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN, dan saya sangat berharap kita boleh bersuara dengan lebih kuat lagi terkait isu sebelum pergi ke Palestin tu, isu di Myanmar terlebih dahulu. Itu yang perlu kita usahakan dengan lebih kuat, tanpa perlu kita sampai membawa kepada perang ataupun pemisahan di antara sembilan negara ASEAN dan juga Myanmar. Maknanya bagaimana kita berdiplomasi dalam pada masa yang sama kita bagi tekanan yang kuat kepada Myanmar agar isu kemanusiaan ini dapat diselesaikan dengan lebih baik. Kalaupun tak dapat diselesaikan pada tahun 2025, tapi paling kurang jalannya telah dibuka, jalan kepada penyelesaian. Nombor 2, terkait dengan isu-isu hak asasi manusia di peringkat antarabangsa. Betul, kita tak boleh paksa. Contoh, rakan sebelah kita merupakan sekutu rapat Israel. Kita tak boleh paksa kerana itu memang sudah menjadi national interest negara tersebut ataupun menjadi dasar dalaman negara tersebut. Namun Malaysia perlu sentiasa memberi penekanan, bukan sokongan kepada perjuangan di Palestin itu bukan atas kapasiti Islam ataupun kapasiti perebutan wilayah, namun atas kapasiti pembunuhan beramai-ramai, atas kapasiti pencabulan hak asasi manusia. Saya nampak itu akan lebih lunak dan lebih mudah menarik rakan-rakan ASEAN untuk bersama-sama PMX membawa isu ini dengan lebih kuat lagi. Nombor 3, saya nampak Malaysia sebagai the rising tiger, the new kids on the block, boleh menjadi kita kata pemandu kepada pertumbuhan ekonomi pasca COVID, terutama sekali Malaysia nak heret sekali rakan-rakan ASEAN yang berada di taraf kita kata negara kurang membangun. Jadi banyak yang Malaysia boleh bantu dari sudut pemindahan ilmu dan juga bantuan-bantuan dari sudut keuangan dan sebagainya. Ya, itu yang saya sangat-sangat harapkan, dan saya sangat positif dengan peranan yang akan dimainkan oleh Malaysia. Okey, tak adil kalau tak bagi ruang dan peluang kepada Tuan Azmi lah dalam masa 1 minit lebih ni barangkali. Apa yang ingin Tuan Azmi sampaikan? Bila kita sebut tentang the new rising tiger tadi, ngauman itu biarlah merupakan ngauman yang betul-betul dapat memberi impak ataupun kesan kepada seluruh dunia, dan bukan hanya ngauman yang hanya mungkin dengar membimbangkan di kawasan ASEAN saja sebenarnya. Saya nak cakap tentang perang. Dr. Wan sebut tadi bukan tiger tapi pasal perang. Semalam dalam satu TV antarabangsa ada laporan khas tentang nota bantahan China terhadap Malaysia itu. Dalam klip VT tu seolah-olah kita nak berperang. Saya tengok pun terkejut. Dan bila tiba masa saya bercakap, saya kata, what are you showing there? Apa yang anda tunjukkan ni? Sebenarnya tak ada benda. Perkara ini bukan perkara baru, perkara lama. Saya cakap no worries. Next year Malaysia will be the chairman and will do our own diplomacy list. Jadi itu masalahnya sekarang. Ada pihak yang cuba cucuk kita supaya berpihak kepada satu puak yang lain. Tapi saya yakin bahawa kita tak akan berbuat begitu, kerana selama berpuluh tahun kita berhadapan isu ini tak pernah pun berperang. Tapi itu masalahnya media antarabangsa. Mereka suka cucuk sana, cucuk sini, dan masalahnya Tok Syarkawi ada yang melompat kat sini. Jadi itu masalahnya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Azmi Hassan. Setinggi-tinggi terima kasih kepada rakan kita di Terengganu, Dr. Wan Rohila ganti Wan Abdul Ghaffar. Jadi yalah, banyak yang ingin kita sentuh sebenarnya, tapi insya-Allah di masa-masa akan datang ini kita akan sentuh lagi tentang isu ini, kerana bagi saya ini merupakan isu yang cukup current sebenarnya, cukup penting sebenarnya, dan isu ini juga perlu diwawarkan dari masa ke semasa supaya masyarakat ataupun rakyat umum secara umumnya boleh memahami apakah sebenarnya fungsi dan peranan yang dimainkan oleh ASEAN, terutamanya apabila kita sendiri akan negara kita sendiri, pemimpin kita sendiri akan menjadi pengerusi ASEAN bagi tahun 2025. Jadi itulah antara perkara yang akan kami ketengahkan kepada anda dari masa ke semasa. Terima kasih atas tumpuan anda kepada program Ruang Bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara pastinya akan terus berbicara bersama anda dari masa
kesemasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.